Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Ijazah Sarjana Muda Syariah Bidang Kehakiman Semester 7 akan membentangkan tugasan dalam kursus ayat Al-Ahkam SYI 31102 berkaitan Ahkam Wuduk wa Tayamum, di mana kami diminta untuk mencari tafsiran Surah Al-Ma'idah ayat 6 berkaitan dengan hukum-hukum wuduk dan tayamum di dalam kitab Tafsir Al-Azhar daripada Hamka. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami iaitu Ustaz Khairul Anwar bin Daud dalam membantu kami sepanjang menjayakan tugasan ini. Nama-nama ahli yang terlibat dalam tugasan ini ialah Nur Lela binti Nordin 050057, Nur Aifa binti Hashim 050077, Fatin Amarah binti Bahari 049956, Wan Akilah Sofia binti Wan Abdul Rahman Kuzri 049655 dan diri saya sendiri Syamil Zaida binti Samsul Ali 050401. Muqaddimah. Kitab tafsir yang dipilih ialah Kitab Tafsir Al-Azhar. Pengarang bagi Kitab Tafsir Al-Azhar ialah Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah. Beliau lahir pada 13 Muharram 1362 Hijrah bertepatan tanggal 12 Februari 1908 Masihi di desa Tanah Sirah dalam negeri Sungai Batang di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Bapanya bernama Syekh Abdul Karim Amrullah, seorang ulama yang terkenal pada masa itu. Ibunya bernama Safia. Beliau merupakan anak pertama daripada 3 orang adik-beradik. Bapanya seorang ulama yang mempunyai hasrat besar agar anaknya kelak mengikuti jejak langkah yang telah diambilnya sebagai seorang ulama. Cerita 10 tahun serta aktiviti ayahnya sebagai seorang ulama besar di zamannya telah memasuki alam bawah sedar Hamka. Hamka telah memilih untuk memanifestasikan dirinya dalam pelbagai ragam aktiviti sebagai seorang sastrawan, budayawan, ilmuwan Islam, mubaligh dan juga seorang pendidik. Hamka tetap berpegang pada mazhab Syafi'i. Akan tetapi, dalam pengamalan agama, Hamka tidak kaku, khususnya dalam masalah yang terdapat khilaf. Ketika beliau solat di masjid yang membaca doa kunut pada solat subuh, maka beliau akan membaca doa kunut dalam solatnya. Ketika beliau ke masjid yang tidak membaca doa kunut pada solat subuh, maka beliau tidak akan membaca doa kunut. Begitu juga pada niat solat, beliau melafazkan. Namun, ketika berada pada jemaah yang tidak melafazkan, beliau tidak melafazkan. Sehingga ada kritikan dari masyarakat bahawa Hamka tidak mempunyai pendirian. Tetapi, kritikan itu tidak benar kerana itulah pendapat Hamka yang menggambarkan keluasan berfikiran beliau dalam masalah agama. Hamka sentiasa mendahulukan nas Al-Quran daripada akal dalam menetapkan fahaman akidahnya. Saya akan membentangkan berkenaan tafsiran ayat 6 surah Al-Ma'idah daripada kitab Tafsir Al-Azhar. Yang pertama ialah Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ilas salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri akan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai kepada siku kamu. Maksudnya di sini adalah, ambil air yang bersih, basuhlah muka kamu terlebih dahulu. Ini yang pertama, membasuh muka. Dapat diketahui, apa yang dikatakan muka ialah sampai batas tumbuh rambut, ke bawahnya sampai ke hujung dagu, ke kiri kanan sampai ke telinga. Lebih baik dilebihkan sedikit sehingga terkena semua. Setelah selesai membasuh muka, basuhlah pula kedua tangan, dimulai dari yang kanan sampai kedua mata siku. Itu yang kedua. Seterusnya, wamsahu biru'usikum, yang bermaksud dan sapulah kepala kamu. Jadi maksudnya di sini tidak usah dibasuh tetapi disapu sahaja dengan air. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dibasuhi kedua telapak tangan lalu disapukan dari pangkal tempat tumbuh rambut di kening dan diteruskan ke belakang sampai ke tengkuk. Itu yang ketiga. Dan yang ketiga ialah wa arjulakum ilal ka'bain, yang bermaksud dan basuhlah kaki kamu sampai kepada kedua buku lali.
Maksudnya di sini, sampai kaki dibasuh, itu yang keempat. Batas buku lali sudah jelas, iaitu meliputi seluruh bahagian kaki yang berada di bawah buku lali menurut tertib yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dinamakan wuduk. Yang seterusnya, wa in kuntum junuban fattahharu, yang bermaksud, dan jika kamu berjunub, maka bersucilah kamu. Junub ialah keadaan sesudah bersetubuh atau keluar mani kerana yang lain. Keadaan junub adalah dalam keadaan yang tidak bersih atau tidak suci. Maka tidak sah solat kalau hanya berwuduk sahaja, melainkan hendaklah bersuci dengan memandikan seluruh badan. Yang seterusnya, wa in kuntum mardan, yang bermaksud, dan jika kamu sedang sakit. Sama ada kerana demam sehingga tidak dapat menyentuh air, yang tidak boleh terkena air, atau kerana sakit yang sukar untuk mencari air. Seterusnya ialah yang keenam, au ala safarin, yang bermaksud atau dalam perjalanan, yang dinamakan musafir, rumah, pergi keluar kerana sesuatu urusan. Yang ketujuh, au jaa'a ahadum minkum minal gha'it, yang bermaksud atau datang salah seorang dari tempat buang air. Maksudnya selesai buang air, sama ada buang air besar atau buang air kecil. Yang seterusnya, au lamastumun nisa, atau kamu telah menyentuh perempuan. Perkataan yang dipakai dalam ayat ialah lamastum, dari perkataan malmas, yang bermaksud telah terjadi sentuh menyentuh. Maksudnya adalah bukan semata-mata bersentuh kulit, tetapi perkataan halus untuk menyatakan persetubuhan. Seterusnya ialah yang kesembilan, iaitu falam tajidu ma, yang bermaksud padahal kamu tidak mendapat air. Maka jika terjadi salah satu daripada empat sebab ini, iaitu yang pertama, sakit yang menyebabkan tidak dapat bersentuh dengan air. Yang kedua, dalam perjalanan kerana sukarnya air. Yang ketiga, kembali dari buang air besar atau buang air kecil padahal air tidak ada. Dan yang keempat, bersentuhan dengan perempuan padahal air tidak ada atau tidak dapat menyentuh air kerana ada sakit. Seterusnya, fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih. Maka sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan debu itu. Tayamum adalah ganti air untuk wuduk dan mandi wajib. Dengan tayamum, hadas besar dan hadas kecil hilang. Kita telah suci untuk mengerjakan tayamumlah dengan debu yang baik, bermaksud ambillah tanah yang baik. Ianya tiada najis padanya. Pukulkan kedua belah telapak tangan kepada debu itu. Seterusnya tepukkan kedua tangan. Hembuskan debu dan sapukan atau lalukan ke muka dan terus ke tangan kiri menyapu hujung tangan kanan sampai ke pergelangan dan tangan kanan menyapu tangan kiri sampai ke pergelangan. Seterusnya potongan ayat yang ke-11. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tidaklah Allah hendak membuat keberatan ke atas kamu, tetapi Dia mengkehendaki untuk membersihkan kamu. Inilah alasan utama, maka ketika sukar mendapat air atau membawa kesusahan atau bertambah sakit kerana terkena air, walaupun air ada, adalah diizinkan menggantikannya dengan tayamum. Kerana Allah tidak mahu memberatkan hambanya dalam hal yang akan menyusahkan dirinya. Yang seterusnya, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Dia hendak menyempurnakan nikmatnya ke atas kamu. Maka dengan perintah berwuduk terlebih dahulu atau mandi bagi yang junub dan mengganti keduanya dengan tayamum pada waktu air tiada atau membawa susah adalah semuanya untuk menyempurnakan nikmat Allah bagi hambanya. Dan yang terakhir, la'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur. Dengan jasmani yang bersih dan hati yang suci serta mengerjakan solat dengan hati yang bersih dari pengaruh yang lain, bertimpalah datangnya nikmat yang dirasa oleh jiwa sendiri.
banyak kesusahan yang dapat diatasi dengan solat. Dengan solat juga, terlatihlah jiwa mensyukuri nikmat sehingga berkekalan dalam hidup di waktu senang dan di waktu susah. Seterusnya, kita sambung kepada intisari hukum, wuduk dan tayamum yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Pertama, bagaimana cara membasuh muka dan tangan ketika berwuduk? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai orang yang beriman, apabila kamu berdiri akan solat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai kepada siku kamu." Ayat ini memerintahkan bahawa ketika hendak berwuduk, mulakan dahulu dengan membasuh muka. Cara membasuh muka adalah ke atas sampai batas tumbuh rambut, ke bawah sampai hujung dagu, ke kiri kanannya sampai ke telinga. Penulis kitab iaitu Hamka turut menyatakan lebih baik dilebihkan sedikit sehingga terkena semua. Setelah selesai membasuh muka, langkah seterusnya adalah membasuh kedua-dua tangan, dimulai dari yang kanan sampai kedua mata siku. Yang kedua, adakah sah solat dengan mengambil wuduk dalam keadaan hadas besar? Firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 6 surah Al-Ma'idah, "Dan jika kamu sedang berjunub, maka bersucilah kamu." Junub ialah keadaan sesudah bersetubuh atau keluar mani kerana yang lain. Contoh, mimpi. Setelah berjunub, keadaan itu sudah tidak suci atau tidak bersih. Menurut penulis kitab, tidak sah untuk mengerjakan solat hanya semata-mata dengan berwuduk sahaja, melainkan bersuci dengan memandikan seluruh badan seperti mana dalam surah An-Nisa ayat 43, "Maka mandilah kamu." Cara membersihkan diri ketika hendak menunaikan solat terdapat dua kaedah, iaitu berwuduk terhadap anggota badan yang telah disebutkan dan kaedah kedua ialah mandi wajib kerana junub. Jelaslah ayat ini memberi peringatan bahawa konsep wuduk tidak boleh dipakai, malah tidak sah untuk solat ketika dalam keadaan hadas besar, melainkan setelah mandi wajib. Bentuk masyaqqat atau keringanan yang dibenarkan untuk bertayamum. Daripada surah Al-Ma'idah ayat 6, maksudnya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali daripada tempat berhadas atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yakni suci. Menurut penulis, agama Islam merupakan agama yang tidak memberatkan sesuatu perintah ketika terdapat masyaqqat dalam mengerjakannya. Sebab itu, jika kamu sedang atau dalam perjalanan yang dinamai musafir atau kembali daripada tempat berhadas, ertinya habis buang air, baik buang air besar atau buang air kecil, atau kamu telah menyentuh perempuan-perempuan, di sini dapatlah difahamkan bahawa ini bukan semata-mata bersentuhan. Maka, seseorang itu dibenarkan untuk melakukan tayamum dengan menggunakan debu yang suci sebagai satu keringanan bagi dirinya. Seterusnya, perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Daripada surah Al-Ma'idah, maksudnya kembali daripada tempat berhadas atau menyentuh perempuan-perempuan. Ayat ini memberi peringatan tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk itu sendiri, iaitu penulis berkata kerana keluarnya sesuatu daripada dua lubang di hadapan dan di belakang, iaitu kubul dan dubur, termasuk keluarnya angin atau keluar air mazi, yakni air bergetah dari kemaluan hadapan. Selain itu, terdapat perbincangan yang panjang lebar daripada para ulama fiqh tentang keadaan tidur yang macam mana yang boleh menyebabkan batalnya wuduk seseorang itu. Bahkan, perkara yang menjadi perbincangan juga ialah tentang bersentuhan kulit di antara lelaki dan perempuan yang ajnabi atau bersentuhan kulit di antara suami dan isteri, iaitu persentuhan yang tidak ada sebarang lapik atau penghalang kulit itu daripada bersentuhan. Intisari hukum yang berikut, iaitu bagaimanakah cara mengusap kepala jika muka dan tangan dibasuh akan tetapi pada kepala hanya disapu sahaja. Ayat ini menerangkan bahawa hanya cukup dengan menyapu air ke kepala yang bermaksud sehingga tidak membasuh kepala ketika berwuduk. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah dibasahi kedua tapak tangan lalu disapukan bermula dari penggal tempat tumbuh rambut
di kening dan diteruskan ke sampai ke tengkuk. Bagaimanakah cara membasuh kaki ketika berwuduk? Batas mata kaki sudah terang dan meliputi kaki itu. Seluruh bawah kaki itu mengikut tertib yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah yang bernama wuduk. Kaki itu kenalah dibasuh, bukan disapu sahaja. Pun dari segi susunan, ada yang terkeliru kerana ia terletak selepas disuruh sapu kepala dan terus disambung dengan lafaz dan kaki hingga ke mata kaki. Jadi, ada yang kata maksud ayat itu adalah sapu kepala dan sapu kaki, namun tidak begitu. Daripada lafaz yang digunakan dalam ayat ini ialah lafaz arjulakum. Oleh itu, ia kembali kepada muka dan tangan. Jika muka dan tangan dibasuh, maka kaki pun mestilah dibasuh. Akan tetapi, jika digunakan lafaz arjulikum, maka barulah ia sama dengan kepala, di mana sudah memadai dengan disapu sahaja. Adakah berwuduk merupakan syarat sah solat? Lafaz kuntum dari segi nahwu adalah dalam bentuk fi'il madi, maka dari segi bahasa ia bermaksud apabila kamu sudah mendirikan solat. Tetapi di sini bermakna membawa maksud tidak mungkin sudah solat baru hendak mengambil wuduk. Oleh itu, maksud yang sebenarnya ialah apabila kamu ingin mendirikan solat, bukannya setelah berdiri untuk solat. Ini bukanlah fi'il madi biasa, tetapi fi'il madi syuru', iaitu apabila sudah hampir hendak melakukan solat. Intisari hukum yang seterusnya yang berkaitan dengan tayamum. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 ini yang mana firmannya yang berbunyi fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Yang mana ia bermaksud maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, maka sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan tanah tersebut. Dalam ayat ini Allah menceritakan secara umum, tetapi Allah datangkan baginda Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada kita cara dan kaedah untuk mengaplikasikan tayamum debu tanah ini apabila ketiadaan air ataupun keadaan yang mana seseorang itu tidak boleh mengenakan air. Iaitu yang pertama perlu dilihat keadaan tanah tersebut, iaitu menggunakan debu atau tanah yang baik, yakni bersih, iaitu yang nyata tidak ada najis padanya. Yang kedua adalah menyapu tanah ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan 2 kali tepukan, iaitu dengan cara menggunakan kedua-dua belah telapak tangan ke atas debu tanah yang suci dan menyapukannya ke seluruh muka. Menepuk sekali lagi ke atas debu tanah tersebut dan menyapukannya pula kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan cara bersilangan tanpa bersentuhan di antara 2 belah telapak tangan, iaitu dengan cara telapak tangan kanan akan menyapu tangan kiri dan telapak tangan kiri akan menyapu tangan kanan. Tujuan berwuduk dan bertayamum antaranya adalah berwuduk dan bertayamum merupakan syarat sah salat seseorang itu. Kerana syarat sah salat ialah seseorang itu perlulah memastikan dirinya bersih daripada sebarang kekotoran dan najis. Poin yang kedua adalah berwuduk dan bertayamum mampu menyucikan diri daripada hadas besar dan kecil. Dan yang ketiga terakhir adalah menjadikan hambanya bersih dan suci. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Yang mana mafhumnya, tidaklah Allah hendak membuat keberatan atas kamu, tetapi Dia mengkehendaki untuk membersihkan kamu dan Dia hendak menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu dan supaya kamu bersyukur. Islam bukanlah agama untuk menyukarkan, tetapi untuk memudahkan. Digantikan air dengan tanah, disuruhnya bertayamum kerana kesukaran air, ialah kerana maksud Allah
tidak hendak memberati, akan tetapi tujuan Allah yang telah dijelaskan di dalam ayat tersebut adalah untuk memastikan hamba-hambanya tetap bersih dan suci. Timbul satu persoalan. Dengan air, sememangnya akan tercapai kebersihan, tetapi dengan tanah tidaklah nampak kebersihannya itu. Tetapi sekiranya difikirkan secara mendalam, secara tersirat, teranglah bahawa menggantikan dengan tanah sesudah air apabila ketiadaan ataupun tidak boleh digunakan air tersebut adalah suatu pembersihan juga. Hal ini kerana seseorang itu melakukan pembersihan dan kesucian yang telah tumbuh dari dalam jiwa seseorang kerana taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menunaikan perintah kewajipannya untuk mendirikan salat. Intisari hukum yang terakhir daripada surah Al-Ma'idah ayat 6 ialah tayamum menggantikan wuduk dan mandi wajib. Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang bermaksud, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang bersih, maka sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan debu itu. Di dalam ayat ini dapat kita faham bahawa tayamum adalah ganti air untuk wuduk dan mandi wajib. Terdapat dua jenis hadas, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Keadaan setelah bersetubuh atau keluar air mani dari sebab yang lain dan selesai haid dan nifas bagi perempuan, semuanya adalah di dalam keadaan berhadas besar sebelum mandi. Sehabis buang air besar dan kecil keluar angin, iaitu kentut, atau sehabis tidur atau setelah menyentuh kemaluan sendiri, terjadilah hadas kecil. Maka wajib berwuduk untuk solat atau tawaf di Kaabah. Kalau air tidak ada atau sukar mendapat air atau tidak boleh menyentuh air kerana sakit, maka tayamum jadi pengganti wuduk dan pengganti mandi junub. Jadi tayamum hadas besar dan hadas kecil hilang dan kita telah suci untuk mengerjakan solat. Khulasah, berdasarkan huraian hukum yang telah dinyatakan oleh Hamka di atas, maka dapatlah disimpulkan bahawa berwuduk dan bertayamum di dalam perspektif Al-Quran meliputi makna zahir dan makna batin. Seperti yang dapat difahami daripada kandungan ayat 6 surah Al-Ma'idah yang menceritakan tentang makna batin dari setiap anggota wuduk, baik yang sunnah maupun yang wajib menurut syariah. Melalui huraian ayat tersebut, dapatlah difahami dan ditegaskan bahawa setiap ayat Al-Quran itu seharusnya difahami dan dipelajari dengan baik agar kehidupan yang kita jalani berlandaskan panduan syariah yang betul dan tidak terpesong daripada agama. Ayat Al-Quran tersebut juga menerangkan mengenai perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk supaya kita sebagai umat Islam mengetahui dengan lebih berwaspada dan berhati-hati dalam memastikan wuduk yang telah kita ambil itu masih sah ataupun tidak. Rujukan yang kami gunakan untuk menyiapkan tugasan ini adalah berpandu kepada Al-Quran, Kitab Tafsir Al-Azhar juzuk 1, Kitab Tafsir Ibn Katsir jilid 1 dan Kitab Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i serta laman web celik tafsir.net Maidah ayat 6 hingga 7. Sekian, terima kasih.